menjadi alternatif kepada PAS tu perlu dicermati perkataan itulah. Sebab bila you kata menjadi alternatif, lepas nak suruh menjadi PAS ke? Contohnya kan. So pastinya tidak. Alternatif in terms of kita memperkenalkan Islam yang sifatnya tu lebih compassionate, Islam yang sifatnya lebih rahmah, Islam yang sifatnya lebih progresif, Islam yang sifatnya lebih inklusif, ya. Tapi alternatif nak jadi macam PAS, apa dia? Keras, kasar, tak hormat perlembagaan, cakap ikut dan. No, kami tak mau jadi begitu. Okey. Yang kedua, nak buat perbandingan kita dengan PAS, tak adil lah. PAS ni dah berpuluh tahun, kita baru 8 tahun. PAS pun dah lalui lekuk-lekuk dia. Kalau nak tahu, baca saya punya tesis PhD. Ada 3 lekuk yang PAS telah lalui. Lekuk pertama permulaan habis 20 tahun, lekuk kedua kepimpinan ulama. Waktu itu saya dah andaikan pada tahun 2007 lagi dalam tesis saya kata lekuk ni akan jatuh, akan lahir satu lekuk parti Islam yang lebih progresif, yang lebih, rupanya dia tak lahir dalam PAS, dia lahir dalam mana? Itu saya punya telahan, andaian. Okey. Beside that, maka kita kena berdepan dengan isu amanah ini 8 tahun, expectation orang macam 50 tahun. Tak kecil lah. Tapi apa yang kita boleh jaminkan kepada rakyat ialah 8 tahun kami ini, kami telah diberi peluang untuk mentadbir kerajaan. Umur kami 3 tahun. Kami diberi peluang untuk mentadbir kerajaan lepas tu tahun 2022 hingga sekarang, setahun dah. Bermakna ini aset-aset yang kita kutip dalam 8 tahun ini, yang sepatutnya boleh jadi iktibar, boleh jadi pengalaman kepada kita. Dan dalam hal apakah tadi dikatakan amanah pudar, malap, saya kurang setuju dengan kenyataan itu. Bagaimana kita jadi pudar dan malap kalau hari ini di seluruh Semenanjung kita ada semua bahagian parlimen. Dan anda kena fikir, bukan mudah lah 8 tahun anda nak berkembang dalam 200 lebih di Semenanjung. Di Sabah kita ada 14 kawasan yang berdaftar. Baru ni saya pergi, saya lancarkan tajaan kawasan Keningau. Di hujung Sabah tu, Keningau tu. Dah dalam Sabah. Sarawak kita ada 5 kawasan. Jadi kalaulah pudar dan malap, maka bagaimana dia berkembang? Keahlian kita berkembang. Parit Bunta tempat saya ada 50 cawangan. PAS nak dapat 50 cawangan berpuluh tahun. Kami boleh buat 50 cawangan dalam masa 8 tahun. Jadi you just have to see the fact di atas kertas bagaimana kami berkembang secara organik. Tapi dia continuous. Sebab, ni sebab dia. Apa saja orang komplain, Pak amanah ni lembek lah, amanah ini tak macam PAS lah. Tapi akhirnya, realitinya, orang akan menilai keberkesanan kita. Orang akan menilai cara kita handle isu. Orang akan menilai ucapan-ucapan kita. Orang akan menilai apa kejayaan pemimpin-pemimpin dia. Maka itulah yang menyebabkan orang tertarik kepada amanah. Cuma soal strategi untuk mengembangkan dia, mendekati anak-anak muda, itu terpulanglah kepada strategi parti. Macam mana dia nak buat untuk mengembangkan kekuatan yang sedia ada ini. Dan bagi saya, yang pudar itu adalah mereka yang walaupun menang 30-0 di Terengganu, tapi tak boleh diterima oleh masyarakat yang bukan Islam. Bagi saya pudarlah untuk politik tanah air. Kita kena lihat Malaysia ini terbina di atas kepelbagaian kaum. Parti yang menyediakan tapak supaya inklusiviti berbagai kaum itu, termasuk Sabah Sarawak,
parti itulah yang akan dilihat bercahaya. Ini walaupun kita kata dia orang sampai 30 kursi campur parlimen semua kan, kita ni berapa kosong aja. Betul lah, tapi kita kena tengok secara Malaysia, bukan tengok hanya Terengganu, Kelantan. Kurang-kurang Kelantan ada satu suara mana. Itu menandakan orang nak kepada amanah.